Kita terus menggunakan Bahrul Madhi jilid 14, kerana kita nak cuba baca dua tajuk pada malam ni. Sebelum kita nak masuk tajuk baru, kita berada di penghujung tajuk Allah puji orang yang sabar. Jadi kita sampai pada muka surat 34. Tuan-tuan tengok pada masalah 68. Di penghujung tajuk sabar itu, dia bawa main lagi satu masalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid darain ya amin. Kata dia, kata syekh kita, masalah sabar itu dihimpunkan Allah antara tiga perkara. Syekh kita almarhum Syekh Idris Al-Marbawi, dalam menghuraikan tentang sabar ni, dia nak bawa main kata-kata Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut telah dihimpunkan Allah bagi orang yang sabar itu antara pekerjaan yang tiga yang tiada dihimpunkannya bagi lain daripadanya. Cerita sabar ni, dalam orang duk sabar ni, Imam Ghazali kata Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan tiga benda dekat dia, tiga kebaikan dekat dia, yang tiga-tiga ni tak ada pada amalan lain. Maka telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksud dia, mereka itulah, Tuhan kata, ampunnya Tuhan atas mereka itu dan rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Tiga benda dalam sabar ni. Dalam Quran Allah kata apa? Ulaika alaihim, orang yang sabar ni Allah nak bagi dekat mereka salawatun min rabbihim. Salawatun min rabbihim maksud dia Allah nak ampun mereka. Bila sebut selawat, Allah selawat ni maksud dia apa? Allah nak ampun orang yang sabar ni. Bukan takat tu, yang kedua warahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi petunjuk kepada orang yang sabar. Jadi kita nak bawa mai beberapa kisah tentang kesabaran ni, orang-orang hebat dalam bersabar ni. Wa ulaika humul muhtadun, orang yang sabar ni Allah kata depa ni orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya ingat saya pernah bawa satu kisah sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Huzafah ini sejak daripada Nabi duk ada lagi, dia menjadi orang yang membawa risalah atau surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jumpa raja-raja besar yang kafir pada ketika itu. Pergi jumpa Raja Rom, pergi jumpa Kaisar ni, pergi jumpa Kisra, apa semua ni, bawa surat dakwah daripada Nabi. Ni cerita Abdullah bin Huzafah. Saya nak cerita tentang sabarnya sahabat ni pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Huzafah termasuk dalam tentera Islam yang dihantar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk berperang dengan tentera Rom, untuk buka wilayah Syam pada ketika itu. Yang Syam pada ketika itu dikuasai oleh Rom. Zaman Khalifah Umar Al-Khattab, bila nak buka wilayah tu, nak kena berdepan dengan tentera Rom yang sangat hebat. Pendek cerita dia, tentera Islam dikepung, akhirnya diberkas menjadi tawanan. Dalam tawanan itu ada yang kata sahabat Nabi ni, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Raja Rom ni, dia satu orang yang bongkak dia ni. Maka dia panggil sahabat yang nama Abdullah bin Huzafah ni. Dia tahu dalam ramai-ramai ni, yang ni tentulah di kalangan orang-orang hebat, di kalangan Arab yang ada ni, mesti dia ni orang hebat. Panggil Abdullah bin Huzafah ni main depan dia. Kata Raja Rom kepada Abdullah ni, dia kata, mau tak aku tawar dekat hang dengan satu tawaran. Ni nak cerita sabar ni. Hang masuk Nasrani, hang jadi orang Nasrani, hang keluar pada Islam, aku lepas hang.
Bukan takat aku lepas hang, aku nak bagi setengah kerajaan aku dekat hang. Oi tuan-tuan, setengah kerajaan. Kira Rom ni, hang dengan aku divide 1/2. Hang setengah, aku setengah. Dia nak yakinkan lagi Abdullah bin Huzafah ni, dia kata apa? Dia kata bukan takat aku nak bagi setengah dekat hang, aku bagi hang di antara orang yang sama-sama dengan aku untuk buat keputusan dalam kerajaan kita ni. Tuan-tuan, cerita dapat kerajaan ni cerita lama. Cerita nak minta kongsi sehingga jual perjuangan Islam ni, ini cerita lama. Abdullah bin Huzafah kata apa? Dia kata dengan tegas depan Raja Rom ini, dia kata, kalau tuan nak bagi dekat saya seluruh kerajaan Rom ni, bukan setengah, seluruh kerajaan Rom ni, untuk aku tinggalkan agama Nabi Muhammad SAW dan nak masuk Nasrani macam hang, hang lupakan hasrat tu. Oi, Raja Rom ni jadi marah dengan dia. Dia kata kalau macam tu, hang tak ada pilihan lain melainkan aku bunuh hang. Kata Raja Rom ni lagu tu, kata Abdullah bin Huzafah, kalau bunuh, bunuh lah. Dia kata kemah tuan-tuan. Kau kata nak tarik handbrake ke? Tak. Kalau nak bunuh, bunuh aku lah ni. Maka dengan bongkaknya Raja Rom ni, dia mengarahkan panglima dia untuk salib Abdullah bin Huzafah ini. Ikat dah di tiang sana, dan dengan suara dia yang bengis, dia kata dekat pemanah-pemanah dia, dia kata hampa panah dia betul-betul biar kena di badan dia semua. Kut lah Abdullah bin Huzafah ni dengar lagu tu, tuanku buat turun batik kut lah lagu tu. Tiba-tiba Abdullah bin Huzafah kata, silakan panah aku. Raja Rom pula tarik handbrake, buah gear patah belakang balik. Dia kata, buat turun dia ni, aku nampak sakan sangat dia ni. Buat turun dia, buat main depan aku. Panglima dia pun buat turun, main depan ni. Okey, hang nak tunjuk keras kepala, hang belum tahu aku punya keras kepala lagu mana. Ni yang kata Raja Rom ni, yang kata Kaisar ni. Dia kata okey, tak apa, hampa bawa mai kawah besar, jerang ayak bagi mendidih. Jerang ayak bagi mendidih. Ada riwayat disebut, tuan-tuan buka kitab Siyar min A'lamin Nubala, bagi Imam Az-Zahabi ada sebut cerita tu. Hampa impun kayu api, hampa bakar. Okey, Raja Rom sudah warning dekat Abdullah. Dia kata, hang kalau nak tengok semua seorang satu persatu tawanan orang Islam hampa ni mati seorang-seorang, hang kekalkan dengan agama hang. Dia perintahkan dalam ramai-ramai tu, tarik satu orang, pergi lempang. Dalam riwayat tersebut, dilempang seorang masuk ke situ, mati dia. Abdullah bin Huzafah ini tegas dengan pendirian dia. Dia kata, tuanku, dia tak kata tuanku lah, dia kata ni, tuan, dia kata, kalau tuan lempang semua saya lah sekalipun, saya tak tarik balik. Akhirnya raja ni kata apa? Oh, dia ni kasak, dia kata, daripada aku bazirkan masa lah ni dengan perintah aku, dia kata dekat panglima dia, rebuih dia ni, rebuih dia. Panglima semua nak pegang dah. Abdullah bin Huzafah pada ketika itu menangis. Raja Rom kata, cantik, dia sudah teriak dah, nampak? Dia sudah kenal dah. Tadi kasar sangat, lah teriak pula dah. Panggil dia mai. Cerita ni tuan-tuan, mai depan raja lagi sekali. Awak saya yang teriak, awak nak tarik balik kot semua statement semua sebelum ni. Raja Rom sudah kata dekat dia. Abdullah bin Huzafah kata, dah. Dia kata, aku teriak ni, dia kata, kerana aku mengenangkan nyawa aku, Tuhan bagi satu ya. Tuhan rebuih aku sekali, aku mati pi, dan aku akan berjumpa dengan pencipta aku, dan aku akan masuk syurga yang dijanjikan oleh Tuhan aku. Alangkah baiknya, dia tunjuk rambut dia, kalau nyawa aku sebanyak rambut di kepala ni, dia kata, Tuhan boleh rebuih aku banyak rambut yang ada di kepala. Raja Rom sudah jadi kendor dengan kenyataan dia. Apa jadi dekat raja ni? Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia kalah lah. Dari segi psikologi dia kalah. Depan panglima dia semua, dia sudah kalah.
Pasal apa? Pasal aku bukan nak minta mati sekali. Kalau nak ikut aku nak suruh hang bunuh aku banyak kali supaya aku boleh mati banyak kali atas nama Allah, atas jalan Allah ni. Aku nak minta lagu tu. Maka sebab tu aku teriak. Raja Rom dari segi psikologi dia sudah kalah. Jadi dia nak kena perbetul dia punya kedudukan dia supaya nampak tak leceh dia ni. Dia kata apa? Dia kata mai sini. Cerita menarik ni. Dia kata mau tak aku tawarkan hang dengan satu tawaran lagi. Hang kucuk daya aku, dia kata. Ni, hang mai kucuk daya aku lepas hang, dia kata. Raja ni kira nak bagi dia ni biar, aku tak mau tengok dia ni. Dia ni sudah malukan aku. Rupa-rupanya ada Arab yang tak takut dengan Raja Rom, raja yang digeruni dunia pada ketika itu. Tiba-tiba ada satu orang yang macam ni punya berani. Aku mau dia ni biar. Hang kucuk. Dengan hang kucuk tu, dia duk ingat apa? Dia ni kira perendah darjat, kucuk kepala raja. Dia sudah jadi lemah, dia pergi. Kata Abdullah bin Huzafah, aku kucuk, aku lepas, tawanan Islam semua lepas. Boleh? Dia kata gitu. Raja Rom kata, okey, kalau macam tu okey. Apa semua aku lepas habis. Janji yang kucuk. Kucuk dia kepala Raja Rom. Raja Rom pun lepas habis. Balik pergi ke Madinah. Kisah itu, berita itu sampai kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab dalam ungkapan dia kata apa? Dia kata, haqqun ala kulli muslim, menjadi wajib, menjadi hak ke atas tiap-tiap orang Islam untuk kucup kepala Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni seorang sekali. Hak laki-laki lah, hak perempuan jangan. Setiap orang Islam kucuk kepala dia seorang sekali. Wa ana abda'u, dan aku akan mulakan. Umar Al-Khattab ambil, dia kucuk kepala Abdullah bin Huzafah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita tu panjang. Dia punya poin dia satu je, betapa sabarnya sahabat Nabi dalam mempertahankan akidah, mempertahankan iman, mempertahankan tauhid ni. Tak mudah-mudah kau nak tarik handbrake ke, nak buat apa nama pakatan apa ke. Tak. Dalam bab akidah aku tegas, dan agama aku ajang lagu ni. Nama kata nak suruh aku tinggal agama yang benar ini, aku tidak akan tinggal walaupun nyawa bercerai badan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kisah, dan banyak lagi kisah kalau kita nak riwayatkan berkaitan sabarnya orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka.